Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada hari ini, Isnin, hari Khamis pagi. Bagaimana minggu yang telah lalu kita ambil berkenaan dengan tajuk Tarikh Tashriq Islami. Alhamdulillah kita dah nak habiskan sikit lagi berkaitan dengan tajuk fasal yang ketiga. Dan kita sebut tadi tu buku kita ni ada 3 fasal besar, iaitu berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan, itu berkenaan dengan fiqh pada zaman Nabi SAW, kemudian pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidun, kemudian pada zaman Tabi'in. Yang kita bincangkan zaman Tabi'in, tabi'in besar, sahabat kecil. Yang mana kita kata ini antara zaman yang kita panggil antara yang paling banyak membentuk bentuk rupa fiqh pada zaman kita sekarang ni. Sebab balik pada asal zaman para sahabat zaman Nabi, tidak ada keikutan kepada orang tertentu untuk menjadi satu mazhab. Bahkan semuanya ikutan kepada Nabi SAW. Dan kalau kita para sahabat pun akan rujuk kepada Nabi SAW. So jadi sudut perbezaan bentuk fiqh tadi difahami pun lain. Hatta zaman kita lagi dahsyat lah. Bila sampai zaman kita, ada orang menyangka bahawa kalau anda kata ulama-ulama cakap, dah jadi macam hadis Nabi SAW. Pendapat ulama jadi macam hadis. Itu benda yang sangat dahsyat lah. Kalau kita kata nanti tengah-tengah perbincangan sebelum kita pun, ada benda yang kadang-kadang ulama-ulama dia bermazhab Syafi'i, dia bercakap tapi sebenarnya benda tersebut bukan dikira pendapat mazhab ataupun bukan dikira termasuk di mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Bahkan dia sebenarnya hanyalah pendapat orang tertentu dalam mazhab Syafi'i. Bukan dikatakan mazhab Syafi'i punya pendapat. Ni problem dia pasal kita tak boleh angkat ulama-ulama yang dalam mazhab tadi, fatwa mereka semata-mata kerana mereka mazhab satu pendapat, maka terus dikatakan pendapat itu pendapat mazhab. Ini kena faham Dan bahkan lepas ni nanti kita akan bincangkan lepas daripada yang ketiga ni, barulah kita nampak bagaimana pembentukan mazhab tu berlaku. Baik. Jadi kita share lah, share screen untuk baca buku. Buku ni ada sebenarnya yang orang beli terjemahan. Sebab kita baca, tetap baca tengok yang bahasa Arab dia. Baik. Di akhir itu kita bincangkan, kita ambil berkenaan dengan 2 madrasah, ya. Madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli ra'i atau Hijaz dan juga Kufah. Mana ulama-ulama di Hijaz iaitu Mekah, Madinah, kemudian banding pendapat mereka dengan ulama-ulama yang tinggal di Kufah, Basrah di Iraq. Yang kita kata sebenarnya benda tu berpunca daripada kedudukan para sahabat yang mana tinggal di negara tersebut pada zaman perluasan jajahan Islam. Dan kemudian merujuk juga kepada siapa yang terkesan pendapat berkenaan. Tapi dalam masa sama juga lebih kuat sebenarnya pada masalah sumber. So kita tahu para ulama tadi, tak kira yang Kufah atau Basrah ke Syam ke Madinah ke mana, semua mereka ni tidak ada idea untuk menyanggahi sabda Nabi SAW. Tak ada idea sebenarnya untuk menyanggahi sabda Nabi SAW atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila kurang dalil pada mereka, kurang ditemui hujah pada mereka yang daripada nas yang sahih, di situ timbulnya pendapat tambahan yang kita panggil untuk penyelesaian bagi kekeliruan yang mereka rasakan keliru lah. Itu punca asal. Jadi 2 madrasah ni kita bincangkan kedudukan mereka. Alhamdulillah kita sebutkan berkenaan dengan beberapa perkara yang menjadi cara ataupun ciri-ciri khas bagi 2 tempat berkenaan. Yang kita kata bahawa bahawa madrasah ahli ra'i ni dia punya ciri-ciri dia banyak memberikan pecahan-pecahan cabang bagi apa yang dibentangkan kepada mereka daripada peristiwa. Bahkan benda tak jadi lagi pun dah soal dah. Okey. Kemudian mereka pada yang kedua ialah kurang riwayat mereka terhadap hadis.
okey. Dan apa persyaratan mereka padanya dengan syarat yang tak selamat sekali sedikit saja. Tapi lah kita kata pada sudut ni yang ada di ujung tu kita bincangkan, mereka ni seolah-olah macam rasa apa tak nak untuk periwayatan hadis Nabi ni kena jaga teruk sangat pada keputusan dia. Tapi bila mereka bercerita daripada pendapat mereka sendiri tak apa. Itu masalah juga. Dalam mazhab ahli Hijaz kita kata ciri-ciri utama mereka ni bahawa kita kata mereka mengurangkan persoalan-persoalan ataupun menganggarkan atau membayangkan kejadian, okey, tak nak cabang-cabangkan sangat. Kedua, mereka berhenti pada dengan hadis dan juga memadai dengan asar. Tak ada sibukkan dengan lebih dari itu. Okey. Dan itu dua ciri lah yang kita dapat lihat. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan fuqaha as-sab'ah. Fuqaha as-sab'ah ni penutup bagi bahagian yang ketiga ni berkenaan dengan zaman tabi'in. Fuqaha as-sab'ah. Fuqaha as-sab'ah tu fuqaha yang 7. Kita balik pada asal lepas daripada zaman para sahabat, para tabi'in yang telah terkenal di kalangan para fuqaha yang 7 ni, yang ini sebenarnya adalah di kalangan para tabi'in. Dan mereka sebenarnya kalau ikutkan mazhab-mazhab yang 4, kita mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, akan kembali kepada 7 orang ni. Antara 7 orang ni. Pasal 7 orang ni ambil daripada para sahabat juga. So jadi kita kena faham. Dia kata kat sini fuqaha as-sab'ah, fuqaha yang 7, dan telah masyhur daripada madrasah Hijaz ni para fuqaha yang 7. Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, pemberitahuan terhadap orang yang menetapkan hukum, dia kata dan terjadi di Madinah ni di kalangan para tabi'in, dan telah ada di Madinah di kalangan para tabi'in Ibn Musayyab, Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hashim, Sulaiman bin Yasar, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud ya. Okey, jadi itu 7 tu terkenal sebagai fuqaha yang 7. 7 fuqaha yang mana yang kita kata pada zaman para tabi'in tu, di sisi lepas para sahabat dah makin ramai tak ada, dan juga dah bila mereka dah tua dan sebagainya, maka inilah 7 orang yang menjadi penyebar ilmu Islam sesudah para sahabat. Okey. Dan telah ada penyair mengumpulkan nama-nama mereka dalam satu bait syair. Dia kata idza qila fil ilmi sab'atu abhurin. Boleh dikata pada ilmu ada 7 lautan. 7 yang laut yang melaut ilmunya. Riwayatuhum laisa 'anil ilmi kharijah. Riwayat mereka tiada daripada ilmu ni terkeluar. Mana ilmu tak pernah terkeluar daripada riwayat daripada mereka. Mesti ada pendapat mereka termasuk dalam tafsir ke, hadis ke, fiqh ke, semua kena ada. Fakulhum Ubaidullah Urwatu Qasimu. Maka katalah mereka tu adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, kata Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad Qasim, Sa'id bin Musayyab, Sa'idu, Abu Bakrin, Sulaimanu, Kharijah. Kharijah bin Zaid bin Sabit, anak Zaid bin anak Zaid bin Sabit. Okey. So dia kata 7 lah. Dan daripada 7 orang inilah tersebarnya fiqh ahli Madinah. Dan di atas yang mereka lah keluar siapa-siapa datang sesudah mereka di kalangan para fuqaha. So kita kata macam Ibnu Juraij, ambil daripada Sa'id bin Musayyab, anak murid Ibnu Juraij. Contoh kita nampak Ibnu Juraij, Sa'id bin Musayyab, Ibnu Juraij, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ambil itu. Atau Waqid bin Jarrah seperti Imam Syafi'i. Itu maksud dia susunan dia punya tertib macam mana ilmu tu diambil. So mereka sangat amanah dalam masalah nukilan. Mereka takkan nukilkan kecuali benda yang telah benar mereka ketahui daripada guru mereka. Okey. Jadi dan dia kata dia dikatakan siapa-siapa yang keluar lepas daripada fuqaha selepas tu semua daripada keluaran mereka di tangan mereka. Dan dianggap madrasah fuqaha 7 ni madrasah fiqh yang utamalah pada zaman ini zaman kita sekarang ni, zaman berkenaan zaman tabi'in tu, dia adalah madrasah fiqh yang paling utama, sehingga dinamakan nama mereka tu dengan dinamakan dengan nama mereka. Maka dikatakan
zaman fuqaha yang 7. Diorang ni sebelum daripada Imam Syafi'i, sebelum Imam Ahmad, sebelum Abu Hanifah, sebelum Imam Malik, di awal lagi. Bahkan diorang awal daripada Hasan al-Basri, awal daripada Sufyan al-Thawri, awal lagi. Atau mereka ni adalah anak-anak dan cucu kepada para sahabat Nabi SAW. Direct descendant lah. Itu nama-nama kita sebut tadi kan, macam Kharijah bin Zaid bin Thabit, kan? Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian nama-nama tu semua nama-nama orang-orang yang sebenarnya kira cucu atau anak kepada para sahabat. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Itu semua tu adalah nama-nama anak-anak kepada sahabat atau cucu kepada para sahabat. Dan ilmu mereka ni yang fiqh ni adalah asas bagi manhaj atau sistem fiqh Islam dalam kajian dan juga dalam perbandingan. Jadi kita melihat, kita mengkaji, sebenarnya kita ikut apa yang mereka dah susun atau apa cara mereka memahami. Okay. Namun dia kata telah terjadi khilaf dalam penentuan fuqaha yang 7 tu siapa. Berkata Imam Suyuti mengulas ke atas kitab Takrib Imam Nawawi rahimahullah, sesudah sebutan Imam Nawawi bahawa fuqaha yang 7 tu adalah Ibnu Musayyab, Qasim Muhammad, Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Kat sini ada nama Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dalam yang kita baca tadi atas tak ada kan. Kemudian Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud, Ubaidillah bin Utbah bin Abdullah Mas'ud, Sulaiman bin Yasar. Kat sini yang tak ada, dia tukar satu lah. Okay. Dia tukar ni Abu Salamah ni bin Abdurrahman. Daripada atas tu, yang dia tak ada kat sini adalah Qasim Muhammad ada. Dia tak ada tadi ni. Dia tak ada tadi Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith. Ni tak ada. Ditukar. Okey. Tapi maka dia kata kalau kita sebut memang Abu Salamah bin Abdurrahman pun termasuk di antara yang perujukan dalam fiqh. Okey. Kemudian dia kata kat sini Ubaidillah bin Utbah, Sulaiman bin Yasar, qala, beliau berkata Imam Suyuti, demikianlah dihitung mereka, ini Imam Nawawi sebut ini dihitung mereka, kata Imam Suyuti, kebanyakan para ulama Hijaz. Okey. Hijaz banyak sebut yang tu. Dan Abdullah bin Barak pula telah menjadikan Salim bin Abdullah ni bin Umar ganti pada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Salim bin Abdullah. Dan menjadikan Abu Zinad ganti bagi Salim, dan Abu Salamah Abu Bakar bin Abdurrahman. Yang tadi yang atas lah yang kita baca tadi, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hashim. Jadi kat situ ada nama-nama lah, dua nama lah yang dipercanggahkan lah. Ada penukaran nama siapa. Baik. Ala kuliah, okay. Jadi kat sini kita faham bahawa kedudukan fuqaha yang 7 ni, ini sangat penting. Sebab pembentukan fiqh pada zaman sekarang ni mereka lah menjadi sebab mereka perawi bagi fahaman atau pendapat para sahabat Nabi SAW. Okay. Okay, seperti biasa bila kita bincang tadi ni, kita akan bincangkan apa persoalan-persoalan yang timbul. Zaman para tabi'in itu pun kita bincangkan, zaman ni pun ada perbincangan. Dia kata memang di antara persoalan-persoalan khilaf pada zaman ini, antara khilaf percanggahan pada zaman ini, apa percanggahan yang timbul. Okay, dan macam mana berlaku percanggahan tersebut. Okay. Dia kata kembali kebanyakan persoalan khilaf pada zaman ini kepada khilaf di antara dua madrasah lah, Madinah dan Kufah, atau ahli Hijaz dengan ahli Ra'yi. Mana percanggahan tu timbul daripada dua cara pemikiran atau dua sekolah berkenaan. Sama ada ahli Hijaz, Makkah Madinah, ataupun daripada Kufah Basrah, Iraq. Okey, ahli Hijaz atau ahli Ra'yi. Ini kerana percanggahan sudut pandang setiap mereka daripada yang lain, daripada yang satu lagi pada fiqh. Cara sudut pandang mereka beza. Okey, di antara itu adalah pertama, qiraatul imam, qiraatu khalfal imam, pembacaan di belakang imam. Mana kita baca Al-Fatihah ke surah ke lepas belakang imam. Imam baca, kita baca ke tidak. Okey, kita melihat yang paling yang terbiasa pendapat yang biasa yang paling ghalib, paling terbiasa di sisi madrasah ahli Hijaz adalah pembacaan bersama imam pada apa yang imam sembunyikan bacaan, dan tidak membaca bacaan bila mana imam menzahirkan akan bacaan. Bila imam jaharkan, kita diam. Kita diam. Tapi bila imam tak baca macam Zuhur atau Asar kan, imam tak baca kuat, maka kita kena baca. Ini pendapatnya.
Okay, daripada Hisham bin Urwah, dari bapa dia Urwah bin Zubair, dia dahulu Urwah bin Zubair membaca di belakang imam pada apa yang imam tak jaharkan padanya, imam yang pada apa yang tak dijaharkan padanya imam dengan bacaan, itu pada zuhur dan asar lah. Okay, dan sedangkan melihat kebanyakan ahli ra'yi, dia melihat bahawa tak baca belakang imam pada tak kira imam tu nyaringkan atau pada imam sembunyikan, sama je bagi mereka. Tidak ada bacaan. Dia yang ketiga satu yang mazhab Syafi'i punya ulama, sebahagian mereka kata kena baca, tak kira imam baca kuat ke perlahan. Nah itu kemudian sebenarnya berbanding dengan pendapat yang asal yang ada pada ulama-ulama terdahulu, dia sama ada A buat macam tadilah, tak baca langsung, atau B baca ketika mana imam sembunyikan bacaan, tak baca ketika imam nyaringkan bacaan. Ada hadis Nabi lah, Nabi kata idza qara'a fa ansitu, bila dia baca, imam baca kamu diam, bila imam baca kamu diam. Itu memang ada daripada sabda Nabi SAW, sebutan sedemikian. Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim. So sudut pandang dia adalah masalah tadi, masalah kes macam biasalah tadi, balik pada asal, banyak mana hadis ditemui, okey, mana dan sejauh mana hadis tersebut sahih di sisi mereka, itu di antara perkara yang memberikan kesan. Tapi di sisi para ahli Hijaz kadang-kadang macam Imam Malik Imam Malik dahulu dia anggap perbuatan ahli Madinah adalah hujah. Walaupun tak jumpa dalil sebagainya, dia anggap perbuatan ahli Madinah tu adalah hujah. Cuma benda ni kita kata dengan zaman berlalu dan sebagainya, banyak para sahabat mati, kadang-kadang benda ni tak boleh jadikan sandaran utama, sebab balik pada asal Madinah sendiri bukan hujah. Hujah kita ada dari Quran dan Sunnah, dan juga pendapat para sahabat, bukannya Madinah itu sendiri. Sebab zaman berlalu kan, kita kata Madinah ke Mekah ke mana-mana tempat dunia ni boleh bertukar keadaan. Zaman sekarang kan bila naik putera raja yang baru, kerajaan Saud, dan dia punya pandangan yang agak liberal, so dia mula start dengan buat idea-idea pelik-pelik pada masyarakat, dan berakhir dengan kita panggil boleh sebut jadilah konsert lah apa sebagainya. Itu kalau pada anak-anak kita yang baru lahir, dia akan nampak benda tu macam kebiasaan lah. Sebenarnya di Saudi Arabia sebelum daripada lepas daripada zaman penjajahan kan, Saudi Arabia bila dikuasai oleh kerajaan Saud tahun 1998, Malik Abdul Aziz, Raja Saud yang kedua, dia telah hapuskan semua sekali wayang dan sebagainya, dihentikan langsung pelaksanaannya di sana. Asal dulu memang orang Saudi pun isap rokok, minum arak sebagainya kan, ada bar, ada wayang, tapi lepas tu bila naik Malik Abdul Aziz, dia sekat, dihentikan. Dia pakai skirt dan sebagainya, itu biasa di Saudi Arabia. So bila naik Raja Saud yang kedua tu, dia tutup. Jadi datang cucu dia sekarang buka balik. Cucu dia datang buka balik. So kalau kita faham kat sini kan, dari segi sudut asal dia, maksud dia kalau kita hujah dengan orang setempat, dia boleh bertukar. Bagi kita tak ada kemaksuman kita letak pada penduduk satu kawasan dan sebagainya. Tak kita kata orang Hadramaut takkan silap, tak ada. Orang KL takkan silap, tak ada. Tak kita pun macam tu. Tapi cuma macam Imam Malik bin Anas, dia melihat perkara berkenaan, sebab ialah jarak dia dengan Nabi selang satu generasi je. Jadi dia kira satu generasi lah. Sebab para sahabat Nabi SAW tabi'in. Imam Malik tabi'in. So dia anggap diri dekat dengan Nabi SAW, maka dia anggap perbuatan ahli Madinah tu adalah hujah. Itu contoh lah. Tapi kita kata macam kes ni lah, macam kes benda ni perbuatan. Jadi kan hadis ada. Hadis yang suruh baca pun ada, hadis kata yang baca pun ada. Dua-dua ada tentang tajuk ni. Hadis kata teruskan baca pun ada, hadis kata jangan baca pun ada. Dua-dua ada. Cuma macam nak gabungkan, atau kat sini berdasar kepada bentuk sudut pandang mereka berbeza. Ahli ra'yi dengan ahli Hijaz. So dengan sebab itu diorang ada perbezaan pendapat di sini. Okey. Maksudnya kalau dia kata ahli ra'yi yang dilihat kebiasaan ahli ra'yi, tidak dibaca, tiada pembacaan di belakang imam pada apa imam tu nyaringkan atau pada dia perlahankan suara, tak kira, sama je. Tapi kita lihat yang dalam mazhab Syafi'i keluar pendapat ketiga, wajib baca, tak baca batal. Dia orang kat situ lain ada bezakan imam baca ke tidak. So balik pada asal bila kita kata imam baca, kita patut diam. Kan, patut diam. Kalau Allah sebutkan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dia baca pada kamu Quran, kamu mendengar apa dia diam. Dan kita baca juga.
kaedah baca beramai-ramai itu tak pernah ada daripada sunnah Nabi SAW. Tak pernah ada daripada sunnah Nabi SAW. Baca beramai-ramai, serentak dengan satu suara, itu tak ada. Yang ada adalah seorang baca, lain dengar. So dalam solat pun sebenarnya dia punya disiplin dia begitu. Sebab tu pada sudut ni yang pihak yang kata apa, bahkan pada pihak dia Hijaz lah, yang kata tak baca langsung. Kan? Bukan Hijaz yang kata baca ketika imam baca perlahan, tak dengar dan diam bila imam baca nyaring. Itu pendapat yang dipegang oleh ahli Hijaz. Kalau ahli Ra'i atau Kufah, diorang tak baca langsung. Cuma pelik bila Imam Syafi'i datang daripada arah sana, kan, daripada Baghdad kan. Tapi pendapat dia mendatangkan kepada yang pengikut mazhab Syafi'i, lepas tu datang kata wajib baca terus. Tak baca batal solat. Ni kena faham Untuk membatalkan solat tu benda besar. Nak kata benda tu dipercanggahkan, silakan. Untuk kata batal solat, anda perlu pada dalil. Solat telah batal. Itu kena kata solat telah batal tu kena ada dalil. Sebab dalil sekarang ni saling bertembung. Dalil suruh baca ada, dalil kata jangan yang baca bila imam baca pun ada. Dua-dua ada. Baik. Dan penduduk Hijaz sebenarnya pada ini mereka berhenti pada hadis-hadis dan asar yang menunjukkan kepada bacaan di belakang imam, Fatihah belakang imam ada. Seperti hadis Nabi kata la taf'alu illa bi ummil Quran. Nabi SAW pernah solat kemudian terganggu dengan bacaan para sahabat di belakang baginda. Betul pas solat Nabi kata la'alakum taqra'una ba'di. Okey, kita barangkali kalian baca belakang aku. Lepas tu bila diorang kata ya Rasulullah, Nabi kata jangan kamu buat kecuali dengan ummul Quran. Ummul Quran je. Dan juga mereka pegang hadis la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tiada solat bagi siapa tak baca Fatihah kitab. Ini sepakati Adapun hadis barang siapa yang baca siapa ada imam, maka bacaan imam adalah untuknya sebagai bacaan, mangkan lahu imamun. Siapa dia ada imam, fa qiraatul imami lahu qiraatun. Bacaan imam untuknya adalah sebagai bacaan. Ini hadis yang dipakai oleh sebahagian ahli Hijaz lah. Bukan ahli Kufah kan, ahli Ra'i. Yang berhujah dengannya orang-orang Kufah. Dan ia adalah hadis yang dhaif ke semua para penghafal hadis. Maka tak boleh dijadikan hujah untuk kita sandarkan. Cuma yang kita ada dalam Sahih Muslim tu, wa idza qara'a fa ansitu. Bila imam baca kamu diam. Pakai Quran juga datang, bila dibacakan Quran fastami'u lahu, dengar padanya. Wa ansitu, diam surah surah Al-A'raf ayat yang ke-204. 204 Al-A'raf. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran, maka dengarlah kepadanya dan diam. Kalau kita baca, imam baca, macam mana nak baca? Sebenarnya tak boleh. Dah try dah. Terutama kalau imam tu dia baca sangkut. Macam Ramadan kan. Kita masalah gagal. Kita nak baca Fatihah, ketika gap letak pendek sangat. Kemudian kita start baca, tiba-tiba dia baca surah, lepas tu dia sangkut. Bila sekali kita tumpu pada Fatihah kita tak boleh tumpu pada bacaan dia. Kan? Masalah. Itu kesalahan berlaku memang betul. Tak kena. Bila imam baca, kita baca, tak boleh. Kita boleh concentrate, beri tumpuan kita pada bacaan kita. Macam mana juga kita tak boleh beri tumpuan pada bacaan imam. Saya kena kabut semua. Yang betulnya adalah kita kena, bila imam baca, kita diam. Imam diam, kita boleh baca. Itu lebih tepat lah. Kita gabungkan, kalau imam baca, kita diam. Okay? Kalau imam tak baca, kita baca. Okay? Dia kata di sini. Okay. Dan ahli Ra'i pada begitu juga di atas manhaj mereka lah. Bahawa mereka, semua sekali ahli Hijaz. Okay. Okay. Kerana mereka, kerana mereka, ahli Hijaz dan ahli Ra'i, mereka sebenarnya tak bercanggahan pada bahawa seorang lelaki bila datang pada seorang imam, ketika imam tu tengah rukuk, dia takbir bersama imam, kemudian dia dapat rukuk bersama imam, dia kira rakaat tersebut, dia ambil kira rakaat berkenaan, sekalipun dia tak baca dalam rakaat tersebut sebarang bacaan. Okey, jadi kalau dia kata sekian cukup untuk dia itu pada keadaan ketakutan lepas rakaat, maka diandaikan juga bahawa ia jadi cukup untuk dia pada kedudukan yang darurat. Contoh macam kes dia imam cepat rukuk dan sebagainya. Patutnya dia terrukuk lah. Okay?
Dan maka dianggap juga bahawa ia menjadi cukup untuk dia sedemikian. Kerana pembacaan di belakang imam bukanlah tiada masuk dalam fardu. Okey. Maka ahli ra'yi pun setuju. Diorang setuju sebenarnya. Ahli ra'yi dengan ahli Hijaz setuju. Kalau orang tu rukuk dengan imam, dapat rakaat walaupun tak baca. Tapi kat sini yang kita nak asingkan, nak kata kalau orang tu dipanggil muwafiq dengan imam, dia sepatutnya tak boleh tak baca. Kalau tak baca, batal. Kita dapat dalil mana? Kan? Sebab ikut hadis Nabi SAW, kalau anda kata makmum tu boleh baca kan. Tapi tak boleh baca, maka dia ikut imam sudahlah. Asal dari imam. So sudut tu pada sudut ni kan sebenarnya pendapat ahli ra'yi lebih kuat lah. Cuma nak kena fahamkan sikit, kita panggil tadi dia punya asas dia, kalau ada peluang bacalah. Ada peluang baca. Untuk keluar daripada khilaf. Kalau kita baca, orang yang kata tak baca, tak wajib pun, tak kata tak apa, orang yang kata kena baca pun diam. Itu cara terbaik lah. Tapi aku lihat ni antara perbezaan mereka pada zaman berkenaan. Cetus tajuk ni. Zaman para sahabat tak pernah bincang pun. Zaman para tabi'in mula bincang. Okey, kedua. Sifat duduk dalam solat. Ahli Hijaz dalam pendapat kebiasaan diorang melihat bahawa duduk adalah pada rusuk kiri. Pada rusuk kiri. Yang duduk tahiyat akhir tu. Daripada Yahya bin Sa'id kan, bahawa Qasim bin Muhammad, itu Qasim bin Muhammad, ni kira cucu Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar. Okay. Dia kata bahawa Qasim bin Muhammad tunjukkan mereka cara duduk. Lalu dia tegakkan kaki dia yang kanan dan duduk di atas dia punya rusuk yang kiri. Okay. Dan dia tak duduk di atas dua kaki dia. Maksudnya kaki kiri akan keluar ikut bawah kaki kanan. Okay. Kemudian dia kata apa? Dia kata telah tunjukkan aku ini Abdullah bin Umar. Okay. Abdullah bin Umar. Dia kata tunjuk aku cara duduk macam ni. Okay. Dan dia cerita pada aku bahawa bapak dia itu Umar dahulu buat demikian. Okay. Abdullah bin Umar. Tunjukkan kata Abdullah bin Umar dahulu buat macam ni. Jadi kita kata kat sini kan. Jadi itu ahli Hijaz lah. Okey, adapun ahli Kufah pula mereka melihat bahawa melihat pendapat yang lain. Bahawa itu adalah orang tersebut membentangkan kaki kirinya, baringkan kaki kiri dia rata macam tu di bumi dan duduk di atas kaki kiri tersebut. Ini macam kita duduk tasyahud awal. Okey. Tapi bagi orang semua duduk macam tu. Semua duduk cara duduk macam tu. Sedangkan yang pada ahli Hijaz tadi, ada orang lihat duduk semuanya duduk sengit. Semua duduk sengit. Duduk dalam keadaan tawarruk. Iftirash ni bagi mereka iftirash ni bukan mesti. Adapun pihak Kufah pula kata tak, iftirash dah mesti. Okey, daripada Ibrahim bahawa dia dahulu suka. Ibrahim An-Nakhai. Okey. Dia kata dia dulu suka apabila duduk seorang lelaki tu dalam solat untuk bentangkan kaki kiri dia di atas muka bumi kemudian duduk di atasnya. Okey. Dan kemudian telah muncul satu lagi pendapat lain yang menggabungkan, mempadankan di antara dua pendapat tersebut. Yang bahawa duduk yang pertama, duduk macam ahli Kufah kata, yang kedua seperti ahli Hijaz. Duduk yang tasyahud akhir dan keadaan sengit badan lah. Duduk punggung di atas lantai, kaki kiri masuk bawah kaki kanan duduk tegak. Itu cara dia. Jadi di sisi diorang dia kata ini yang sentiasa, ini ikut ahli Hijaz. Kalau ahli Kufah duduk atas tapak kaki kiri, tegak kaki kanan. So percanggahan tu timbul di antara mereka dan tajuk ni. Kemudian ketiga, antara benda khilaf yang berlaku pada zaman berkenaan berdasarkan kepada cara sudut pandang mereka iaitu ulama-ulama zaman berkenaan, cara mereka melihat fiqh tu. Okey, pertama ketiga al-qada' bil yamin ma'asyahidi, memutuskan keputusan mahkamah dengan sumpah serta seorang saksi. Okay, dia pasal kes dia kalau ikut pada dalil untuk jenayah, untuk hudud wajib dapat 4 orang. 4 orang saksi untuk kata jenayah telah terjadi. Kita kena nak hukum orang dengan hukuman fizikal, nak potong tangan, dia nak rejam, maka perlukan kepada jenayah ni tadi perlukan 4 orang saksi melihat. Okay, dalam bab muamalah memang kita kata ada ayat 282 surah Al-Baqarah 282 ayat hutang tu kan. Dia memang menceritakan berkenaan dengan asal dia adalah 2 orang. 2 orang saksi yang lelaki yang saksama. Itu cukup dah.
2 orang dah cukup. Tapi lepas tu kan Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, kalau bukan 2 orang lelaki, 1 lelaki, 2 perempuan. Tapi kat sini yang perbincangan yang kita bincang ni, di sisi mereka ni adalah keputusan mahkamah tu dengan sumpah berserta dengan saksi. 1 sumpah, 1 saksi. Lalu jumhur ahli Hijaz melihat bahawa pemutusan hukum pemutusan hukum dengan saksi dan sumpah pada harta. Mereka berpendapat pada harta boleh buat. Bab jenayah memang tak ada. Okay, bab berkenaan dengan tajuk harta je. Boleh seorang saksi, 1 sumpah. Kerana ini telah sabit di sisi mereka dalam hadis. Mereka lihat benda dalam hadis ada. Dan juga kenapa, kerana apa yang diriwayatkan Imam Malik baru sampai kepada dia bahawa Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf dan Sulaiman bin Yasar, 2 daripada fuqaha yang 7 tu, ditanya mereka berdua, adakah diputuskan hukum dengan sumpah berserta dengan penyaksian saksi seorang. Mereka dua kata ya. Dia kata ya. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah, telah memberitahu kami Malik daripada Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Talib. Inilah nanti nama dia akan keluar bila kita bincang tentang mufti-mufti pada zaman tabi'in. Siapa mufti-mufti pada zaman tersebut? So daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapa dia tu Muhammad bin Ali, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Muhammad, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapa dia, bahawa Rasulullah SAW dahulu telah memutuskan dengan sumpah dan juga seorang saksi. Dan itu adalah khas pada harta benda sahaja. Boleh buat. Okay. Itu pada penduduk Hijaz. Dan manakala jumhur ahli ra'i pula, mereka berpendapat bahawa tidak diputuskan kecuali dengan 2 orang saksi. Lelaki ataupun seorang lelaki, 2 perempuan. Dan tak diputuskan dengan penyaksian dan juga sumpah. Sumpah bersaksi dan juga sumpah. Pada satu pun daripada perkara-perkara. Kerana berpegang dengan Quran Karim dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 282. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Anda akan persaksikan, menyaksikan 2 saksi di kalangan lelaki kamu. Fa illam yakuna rajulaini, kalau saksi itu bukan 2 orang lelaki. Tak ada 2 orang lelaki. Farajulun wa imra'atani mimman tardawna minash syuhada. Maka seorang lelaki, 2 perempuan dari kalangan orang-orang yang kamu redai di kalangan saksi-saksi. Jadi timbullah tajuk ni pasal dia orang pegang ayat Quran tadi. Tapi kadang-kadang kita kata penjelasan tambahan kalau tak ada saksi A, satu B, tak ada saksi berkenaan, kita nak panggil siapa? Boleh tak nak putuskan macam mana? Pasal kalau dari kes penafian kan, bila orang nak bawa kes kepada mahkamah, sumpah orang yang pemilik tu dah cukup. Kita kalau kata saya pinjam duit dia, kan, tapi tak ada bukti, tak ada saksi, maka saya punya lafaz, kata-kata saya berserta dengan sumpah dah cukup untuk membatalkan hukum dia. Itu kan. Tapi anda dia dapat buktikan kemudian, bawa ke mahkamah balik lah. Okay. Untuk tuntutan, selagi mana tak ada bukti maka tak boleh. Okay. Okay, di sana ada persoalan-persoalan khilafiyah yang lain di antara 2 sekolah tersebut. Dan dapat ditemui dalam fiqh seperti apa? Istinafis solah, memulakan solat. Mana solat bila nak disambung balik. Nak mula daripada awal ke ataupun daripada mana kita berhenti. Atau ada perbincangan. Ya. Katakan kita ada masalah tu, masa kita dah buat tawaf, diorang setuju. Tengah tawaf 3 round, tiba ada benda kena keluar. So dia boleh tinggalkan, boleh tanda sebagainya ke, kemudian dia datang balik, sambung balik dekat tempat mana dia berhenti. So nombor 3 tu tak hilang lagi. Okay. Jadi adakah dia sama solat macam tu? Itu masalah dia. Sebab balik pada asal batalkan solat tak boleh. Problem yang ini masalah dia. Bila kita dah masuk dalam solat, kita tak boleh nak batalkan suka hati solat tersebut. Jadi tanpa sebab munasabah. Itu masalah Okey. Jadi permulaan solat tu, nak mula solat. Mula semula tu daripada mana? Itu ada percanggahan. Kemudian wuduk daripada darah yang mengalir. Bila kita kena darah mengalir hidung ke, luka darah yang banyak, soalan wuduk tu macam mana? Kena wuduk ke tidak? Kalau darah mengalir, adakah kita batal wuduk? Adakah kita batal wuduk? Itu soalan yang berlaku. Diorang membincangkan. Kemudian nyapu pada 2 khuf. Nyapu pada 2 khuf pun menjadi tajuk. Walaupun sebenarnya ijma' ia adalah di antara perkara yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Okay. Kemudian menghimpunkan di antara 2 solat ketika hujan, kerana hujan, demi kerana hujan.
Yang ini yang kita kat Malaysia tak pernah beramal, saya tengok. Kadang kata dekat tanah Arab biasa dia buat. Kita tengah-tengah solat. Tapi jamak tamam dia panggil. Jamak apa cukup-cukup. Apa memang kita panggil apa solat tu tak dipendekkan pun. Dikekalkan jumlah dia, cuma dilakukan solat berkenaan solat A, solat yang mula-mula atau itu boleh gabungkan dengan solat B. Mana maksud dia ni asar dengan zuhur lah, atau maghrib dengan isyak. Memang Nabi dulu jamak di antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isyak. Sebab bimbang orang datang susah, so Nabi suruh solat di rumah masing-masing dan Nabi sendiri solat dengan keadaan tadi. Dia solat tapi gabungkan. Cuma ialah yang sekarang ni kan tajuk hujan ni, macam ada keputusan hujan tu macam mana, daripada awal ke separuh ke, itu maksud dia. Okey, baik. Bab hujan itu yang dibercanggahkan. Kemudian penunaian solat pada waktu larangan, mana contoh macam lepas subuh, lepas asar. So boleh tak kita solat pada waktu tersebut? Selain itulah banyak lagi selain dari itu. Yang sebenarnya dia adalah di antara perkara-perkara berkait dengan dengan cara pemikiran Kufah dengan Hijaz, dengan Madinah, menyebabkan berlakunya percanggahan kat situ. Okey. Baik. Wallahilhamd, habis dah. Ni kita akan masuk fasal keempat. Sebenarnya fasal keempat ni lah di antara panggil bentuk rupa awal berlakunya fiqh mazhab. Pada zaman para sahabat tak ada fiqh mazhab, tak ada orang tu fiqh Umar ke, dia tak ada. Tak kata mazhab Umar ke, mazhab Osman ke, tak ada. Adapun pada fasa keempat yang kita bincang ni, insya-Allah kita akan jumpalah siapa masyaihirul muftina fi hadzal asri. Mufti yang masyhur pada zaman ini, pada zaman para tabi'in tu, siapa mufti yang masyhur. Sebab ini juga kesanlah dia sahabat dan para tabi'in, kemudian imam empat mazhab. Okey. Dia kata okey, di antara mufti-mufti yang masyhur pada zaman ini, pada zaman zaman para tabi'in para tabi'in, dia di antara yang terkenal jadi mufti. Dia kata yang paling masyhur mufti pada zaman ini adalah dia kata dan telah masyhur di kalangan mufti-mufti ini dekat pada zaman ini sebilangan besar pada setiap sekolah, yang dekat Kufah pun ada, dekat belah Hijaz pun ada. Nah, pada setiap madrasah dan pada setiap tempat ataupun pelosok negeri lah. Syam ada, Mesir ada, semua ada. Dan kita sebut di antara mereka, daripada mereka apa yang berikut. Ini kita sebut insya-Allah satu persatu kumpulan yang dikatakan sebagai baru keluar fatwa di kalangan pada zaman para tabi'in, era zaman para tabi'in tu. Dekat situ siapa akan menjadi dia punya panggil mufti. Benda ni main peranan pasal bila start mufti tu dilantik, dan lepas tu ikut mufti lah, bukan ikut dalil. Pasal bagi orang awam cukup dengan perkara tersebut, tapi kita yang belajar agama kita kena perhatikan betul. Baik. Kita pertama antara mufti yang terkenal pada zaman tu adalah Abdullah bin Abbas. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Abbas Al-Qurashi Al-Hashimi. Abbas bin Abdul Muttalib lah. Bin Hashim bin Al-Manaf bin Qusay. Okay. Abbas. Okay. Abdullah bin Abbas Al-Qurashi Al-Hashimi. Bin Hashim. Dia adalah anak bapa saudara Nabi saudara Rasulullah SAW. Dia anak laki kepada bapa saudara Rasulullah SAW, itu Abbas bin Abdul Muttalib. Mak dia Ummu Fadl. Nama Ummu Fadl ni yang sebenar adalah Lubabatu bintul Harithi Al-Hilaliyah. Lubabah binti Harith Al-Hilali Al-Hilaliyah. Dilahirkan Ibn Mas'ud ni Ibn Abbas ni, Abdullah bin Abbas, dilahirkan dia ketika Bani Hashim berada di tanah ataupun milik Abu Talib. Ini zaman di mana dipulaukan Nabi dan juga para sahabat yang dalam Islam, keluarga mereka dipulaukan di tanah Abu Talib. Okay. Ini dari kelahiran dia adalah sebenarnya sebelum daripada hijrah dalam 3 tahun, ada kata 5 tahun. Tapi yang pertama 3 tahun itu lebih tepat. Sebab dia kata, sebab datang hadis Nabi tentang mati, ketika Nabi mati, umur dia 13 tahun. Berkata Al-Waqidi, tiada percanggahan di sisi imam-imam kita bahawa sebenarnya dia, iaitu Ibn Abbas, dilahirkan di tanah milik Abu Talib
ketika mana dikepung, telah mengepung Quraisy Bani Hashim. Bani Hashim, maka Nabi datang dari Bani Hashim, maka Bani Hashim dia telah dipulaukan. Okay. Dia kata ketika mengepung mengepung Quraisy Bani Hashim dekat satu tempat mempulaukan, dan bahawa dan itu ketika mana dan Ibnu Abbas ketika mana mati Nabi SAW umur dia 13 tahun. So kita reverse balik lah. Pasal memang kejadian tu berlaku pada tahun ketiga tahun ke-10. 13 Nabi tinggal di Mekah 13 tahun. So 3 tahun sebelum tu. Dilahirkan Ibnu Abbas di situ. Dia kata dan Ibnu Abbas ketika kematian Nabi dia mempunyai umur atau dia berumur 13 tahun. Dan dia adalah seorang yang putih kulit dia, dan juga seorang yang kacak, dan juga seorang yang besar, badan dia besar. Badan dia besar. Okey. Telah diriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib telah letakkan dia sebagai wali Basrah. Ketika mana kisah Ali bin Abi Talib pindahkan kerajaan ke sana, maka Ibnu Abbas telah dilantik sebagai wali di sana, wali di Basrah. Okey. Dan dia dulu berada di Maisarah. Maisarah itu satu tempat di Iraq juga. Ketika peristiwa Siffin, perang Siffin, dia berada di situ. Lalu dia telah menggantikan penguasaan Abu Aswad Adu Ali ke atas solat, dan Ziyad ke atas Kharaj. Okay. Dan berterusan Ibn Abbas jadi wali di Basrah sehinggalah dibunuh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib mati dibunuh tahun 40 Hijrah. Yeah. Ali bin Abi Talib mati dibunuh. Maka telah menggantikan ke atas Basrah di atas Basrah Abdullah bin Harith. Dia bagi jawatan kepada Abdullah bin Harith, kemudian dia pun tinggalkan pergi ke Hijaz. Okey. Rasulullah SAW telah mendoakan untuk Ibnu Abbas, lalu baginda berkata, Allah faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah fahamkan dia dalam agama dan juga ajarkan dia penjelasan kitab. Maka telah menyahut Allah Ta'ala doa tersebut. Hasil dia adalah hasil lepaslah. Okey. Dan juga telah dan telah diriwayatkan daripada doa Rasulullah SAW untuk dia, khas untuk dia, yang dibacakan adalah Allah ma'alimhul hikmata wa ta'wilul kitab. Ya Allah ajarkan dia hikmah dan juga penjelasan kitab. Penjelasan bagi kitab, takwil kitab. Dan Ibn Abbas dia kata telah duduk diam menghadap pada ilmu ni secara riwayat, pembelajaran dan juga pengajaran, sampai dia menjadi terkenal dan juga dan juga menghasilkanlah hasil dan telah saling waris-warisi umat Islam terhadap ilmunya yang luas. Telah datang telah waris-warisi ilmu Ibn Abbas yang luas. Okey. Telah meriwayatkan Ad-Darimi daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, apabila dicabut nyawa Rasulullah SAW, aku kata seorang lelaki di kalangan Ansar. Bila Rasulullah wafat, Ibn Abbas dia cari seorang lelaki di kalangan Ansar, maka dia kata apa? Halumma fal nas'al ashab Rasulullah SAW. Mari kita tanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mari kita tanya, dia kata. Kerana mereka fa innahum al-yawma kathirun. Mereka sekarang ni ramai lagi. Lepas tu berkata orang Ansar tersebut, aduhai peliknya engkau, dia kata. Adakah engkau rasakan manusia akan perlu kepada memerlukan kepada engkau sebab kau sibuk nak buat kerja ni? Lalu Ibn Abbas kata, aku tinggalkan lelaki Ansar tersebut dan aku pergi mula bertanya. Dan sungguhnya dahulu dia kata, jika sampai kepada aku satu hadis daripada seorang lelaki, ada hadis seorang lelaki itu diriwayatkan, aku akan datang ke pintu rumah dia dalam keadaan dia masih lagi tengah tidur tengah hari, dan tidur lepas apabila qailulah, tidur pada tengah hari. Lalu dia kata lalu aku akan berbantal dengan kain aku, dengan kain selempang aku pada pintu rumah lelaki tersebut. Okey, datang bertiup, menaburkan angin kepadaku dengan debu tanah.
Lalu keluar bila keluar orang apa Ansar tersebut, dia lihat aku, dia kata wahai anak bapa saudara Rasulullah SAW, apa yang bawa engkau datang ke sini? Kan? Kenapa tak kau utuskan kepada aku lalu aku datang kepada engkau? Lalu berkata Ibn Abbas, tidak, dia kata, aku lebih layak untuk datang kepada engkau. Lalu aku bertanya kepada engkau mengenai hadis. Okay. Lalu lelaki berkenaan, lelaki yang apa diajak suruh bertanya tu hidup. Dia kata dan telah hidup lelaki berkenaan, lelaki yang apa tak dan ikut dia sekali bertanya tu, Ansari, sampailah satu hari dia lihat aku berhimpun orang ramai sekelilingku, lalu dia berkata, ini pemuda ini dia lebih berakal banding aku. Dia lebih berakal banding aku, kata lelaki Ansar yang diajak oleh Ibnu Abbas supaya pergi bertanya orang ramai. Dia kata dia bila dilihat dia kata lelaki itu akulah pemuda ni lebih berakal banding aku. Okay, daripada Masruq beliau berkata telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adapun jika Ibnu Abbas kalaulah dia sempat umur kita takkan dapat 1/10 dia ni dengan kita siapa pun. Mana kalau dia sempat untuk panggil apa? Panjang usia. Sempat panjang usia. Kalau dia panjang usia, kata Abdullah bin Mas'ud pasti tidak dapat 1/10 pun daripada dia. Mana apa dia dapat dari ilmu, 1/10 pun kita tak boleh nak capai. Dia kata kalau panjang umur dia. Dan dia dahulu berkata nikmat terjemahan Quran, kata Ibn Mas'ud Mas'ud kata sebagus-bagus elok-elok penterjemah Quran ni adalah dia kata nikmat terjemahan Quran okey, Ibnu Abbas. Sebaik-baik penterjemah Quran adalah Ibnu Abbas. Dan bila mati Zaid bin Sabit, berkata Abu Hurairah, kita telah mati pendeta umat ini. Dan barangkali Allah Ta'ala akan jadikan daripada Ibnu Abbas tu sebagai pengganti. Semua tak jadikan Ibnu Abbas tu sebagai pengganti bagi kepada Zaid bin Sabit. Dan kalau ditanya Ibnu Umar mengenai satu ayat, lalu dia kata pergilah kepada Ibnu Abbas, tanya kepada dia, kan dia lebih mengetahui, dia orang paling tahu di kalangan yang masih tinggal terhadap apa yang turun daripada Al-Quran kepada Muhammad SAW adalah dia. Dia orang paling tahu. Okay. Dan dia kata dahulunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia banyak pengetahuan dan dia dahulu mengetuai orang ramai untuk tafsir, untuk hadis, untuk fiqh dan juga syair. Itu sangat menjadi rujukan. Semua sudut ilmu ada pada dia. Dan daripada Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, aku tak lihat sesiapa sama sekali lebih mulia berbanding aku lihat sama sekali lebih mulia sama sekali yang lebih mulia berbanding majlis Ibnu Abbas. Dia paling banyak fiqh, paling besar akan ketakutan kepada Allah Taala. Jadi sahabat dan dahulunya sahabat ashabul fiqh ni duduk dengan dia. Orang duduk belajar Quran pun duduk dengan dia. Orang belajar syair pun duduk dengan dia. Okay? Dan mereka ni keluar ke semua mereka daripada satu lembah yang luas. Ibn Abbas ni macam satu lembah yang sangat luas. Everybody kan tumpang daripada dia punya pengetahuan. Okay. Dia pun Mujahid bin Jabr. Ini anak murid Ibn Abbas yang sangat terkenal dan bab tafsir. Ini anak murid terkenal. Daripada Mujahid, beliau berkata, kan Ibn Abbas yusamma al-bahru likathrati ilmihi. Dahulunya Ibn Abbas dipanggil sebagai laut. Digelar sebagai lautan kerana banyaknya ilmu dia. Kemudian daripada Maimun bin Mihran, beliau berkata, kalau aku datang kepada Ibn Abbas dengan satu lembaran, padanya ada 60 hadis. Aku bawa 60 hadis pun depan dia. Dia kata aku pasti pulang dan aku tak tanya aku tak tanya pun Ibn Abbas mengenai hadis-hadis berkenaan. Dan juga aku dengar dia. Dan aku dengar dia kata dan bertanya orang ramai dan orang ramai bertanya, mana engkau duduk diam, kau tak dapat, tapi engkau akan dengar orang ramai bertanya, lalu jawapan diberikan Ibn Abbas akan cukup untuk punya soalan yang datang tu. Apa yang kau bawa datang tu tak ada nilai daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maksud dia. Okey. Dan dia kata dan apabila mati Ibn Abbas,
mati Ibn Abbas, dia berkata Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ni Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Dia anak Ali dengan wanita yang bukan Fatimah. Dia ada berkata-kata, dia cakap sini bila mati Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Telah mati seorang yang Rabbani umat ini, orang yang devote diri kepada Tuhan dekat umat ini. Ya, kata Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah aka juga dikenali sebagai Muhammad bin Ali bin Hussein Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Ali bin Abi Talib, tapi isteri dia atau mak dia, isteri Ali yang mak kepada dia bukanlah Fatimah binti Muhammadin. Itu je beza dia. Okey. Yang berkata Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Okey. Dia berkata Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia kata tidak aku lihat sesiapa lebih tahu tentang sunnah. Tidak juga lebih kuat dari segi pendapat dan tidak lebih tajam pandangan, tembus pandangan ketika dia melihat berbanding dengan Abu Bakar, berbanding Ibn Abbas. Tak ada siapa seumpama Ibn Abbas. Gitu. Sekalipun dahulunya Umar pernah berkata kepada Ibn Abbas, dia kata apa? Telah datang kepada kami kerumitan penghukuman yang engkaulah orangnya, engkaulah untuk ia dan juga untuk orang seumpama engkau, kata Umar bin Khattab. Okey. Dia kata sini, dia kata Ibn Abbas, dan dahulunya Umar bin Khattab anhu akan bertanya kepada aku bersama-sama dengan orang-orang besar di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ni ada kisah yang kita bincangkan yang ada yang tak setuju sebagainya tentang kedudukan Ibn Abbas. Tapi Umar bin Khattab pernah tunjukkan kenapa dia ambil Ibn Abbas sebagai penasihat. Okay. Baik. Anda berkata Taus bin Kaysan Al-Yamani, dia kata aku telah sempat lebih kurang 50 kalangan para sahabat, dan apabila disebut Ibn Abbas sesuatu perkara, lalu mereka menyanggahinya, dan dia keberterusan dengan mereka sehinggalah diperakui. Jadi dia kata Taus bin Kaysan, dia kata aku jumpa sempat dengan lebih kurang dari 50 di kalangan para sahabat. Apabila menyebut Ibn Abbas sesuatu, lalu mereka menyanggahinya, dan berterusanlah dia jawab mereka sampailah mereka memperakui. Ibn Abbas punya hujah, dia kuat. Yang ini itu menunjukkan bahawa luasnya riwayat dan kuatnya hujah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Berkatalah Amash berkata, dahulunya Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila dilihat dia, engkau akan mengatakan ajmalun nas, dia manusia paling cantik. Dan bila berkata-kata, engkau akan kata dia adalah manusia paling fasih. Dan bila dia bercerita, berbicara, maka kau kata dia orang paling berpengetahuan. Semua tu adalah ciri-ciri yang ada pada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan mati Ibn Abbas radhiyallahu anhu pada tahun 68 Hijrah. Okey, ikut pendapat paling sahih, di Taif. Dia tinggal di Taif. Mati di situ. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung nanti Said Musayyab dan seterusnya lah. Kita ambil beberapa nama yang terkenal sebagai dipanggil fuqaha pada zaman berkenaan. Baik. Okay, ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Saya panjang ni cerita dia. Saya ingat stop dulu pasal kadang dia kata kita teruskan nanti tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti sebab okay, nama para tabi'in daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tabi'in yang datang tu sangat penting. Sebab kalau kita buka kitab fiqh, nama mereka lah yang akan muncul sebagai pengeluar pendapat atau fatwa dalam mana-mana ini. Ini semua hatta yang kita tengok dalam 4 mazhab punya fahaman pun semua akan balik kepada 7 fuqaha yang beri fatwa, yang mufti pada zaman para tabi'in. Okey, baik. Okey. Saya panjang kan ni. Saya cerita kisah hidup sekali. So kita kata ingat tinggalkan tu. Kalau kita ambil Said Musayyab lagi panjang. Muka dua muka setengah cerita dia, kisah hidup dia. Okey, baik. Okay, kalau tak ada benda
Tak ada soalan dekat YouTube. Setakat ni? Tak ada. Tak ada Ustaz. Tak ada, tak apa, kita berhentilah. Okey, baik. Tadi kita berhenti dahulu kelas kita kat sini. So, kalau kita teruskan juga nanti kan kita boleh berhenti sebab apa nama-nama apa tabi'in dan juga yang orang yang jadi rujukan ni sangat penting untuk kita belajar tentang kisah hidup mereka. So, mereka ni lah kalau kita baca ini batal ke tak batal ke ini nombor apa penjelasan hadis Nabi, maka mereka dah rujukan dalam perkara ini. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.